Kami sudah menerima beberapa berita di sini di Israel bahawa semasa Ahad Palma, semalam di sini di Baitul Maqdis, di Gereja Makam Suci, Patriark Latin, Uskup Agung Katolik telah dihalang daripada meraihkan misa pada Ahad Palma. Apa sebenarnya yang berlaku? Orang Iran telah menembak peluru berpandu ke arah bandar lama Baitul Maqdis, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat paling suci bagi Islam. Gereja Makam Suci yang penting untuk agama Kristian dan tembok ratapan yang merupakan tempat paling suci bagi agama Yahudi. Dan serpian-serpian itu hampir mengenai gereja Makam Suci. Jadi akibatnya, pihak berkuasa keselamatan Israel berkata, baiklah, kita akan keluarkan anak-anak sebenarnya sekarang kerana mereka boleh cedera, tiada perlindungan di situ. Dan arahan itu terpakai kepada semua tempat, Yahudi, Muslim dan Kristian. Dan itulah sebabnya seorang pegawai polis yang bertugas berkata, baiklah, saya juga akan laksanakan arahan ini kepada Patriark. Sekarang lihat, saya rasa itulah sebabnya. Saya boleh faham kebimbangan terhadap keselamatannya dan itu saja yang menjadi kebimbangan. Tidak ada niat jahat atau maksud buruk, berbeza dengan apa yang dikatakan oleh media. Tetapi, walaupun begitu, saya terus memberi arahan. Sebaik saja saya tahu tidak, Patriark itu mesti diberi kebebasan sepenuhnya untuk datang bersama kumpulannya dan menjalankan perkhidmatannya seperti yang dia mahu. Ada risiko di situ dan kami sedang cuba meminimumkannya. Jadi saya sedang cuba mengharungi musim perayaan ini. Cuba memastikan beberapa orang beriman dapat beribadat di tempat-tempat itu, tetapi dalam jumlah yang terhad. Tempat-tempat Yahudi juga menghadkan bilangan orang supaya jika berlaku serangan, bilangan orang yang cedera adalah serendah mungkin. Jadi sebenarnya ia adalah sebaliknya. Maksud saya, matlamat kami adalah untuk melindungi orang Kristian. Kami mau melindungi orang beriman dari semua agama. Dan dasar kami memang sangat menyokong Kristian. Benar-benar bertentangan dengan fitnah yang cuba dilemparkan kepada kami. Lihatlah Timur Tengah dan anda akan lihat bahawa di semua negara, bilangan orang Kristian semakin berkurangan. Jumlah mereka semakin menurun, betul? Eles são oprimidos. Mereka, anda tahu, berada dalam keadaan yang sangat teruk. Ramai antara mereka meninggalkan negara itu. Satu-satunya tempat di mana populasi Kristian bertambah dan komuniti Kristian berkembang maju ialah di mana seorang hakim Kristian berkhidmat di Mahkamah Agung. Di mana mereka hadir di Knesset, parlimen kita. Di mana mereka menjadi juara dalam industri kita. Mereka memimpin dalam penunjuk pendidikan tinggi. Ini berlaku kerana dasar yang saya pimpin, dasar umum kita, berkenaan kebebasan antara agama dan juga kerana hubungan rapat kita dengan agama Kristian. Saya terkejut bahawa dunia tidak mengecam Iran kerana menyerang tempat suci dan lokasi suci Islam, Kristian dan agama Yahudi. Ia telah. Media sedang mengabaikan perkara ini. Mereka tidak melakukannya semasa Perang 12 Hari pada tahap yang sama. Jadi mereka tidak melakukannya semasa Perang 12 Hari, tetapi mereka melakukannya sekarang. Dan mereka sedang menyasarkan tepat di tempat-tempat suci di Bandar Lama, di mana terletaknya lokasi suci utama bagi tiga agama monoteistik. Dan mereka bertindak sedemikian rupa, dia sepenuhnya tanpa sebarang hukuman. Jadi, saya rasa kami sedang mengambil langkah-langkah perlindungan. Tetapi yang tidak masuk akal ialah kami dituduh melindungi orang Kristian. Fitnah itu, pembohongan itu dan tohmahan itu. Israel bukanlah menentang orang Kristian. Malah satu-satunya di Timur Tengah yang mempertahankan mereka. Sama ada di Nigeria, Syria atau di mana-mana sahaja. Kami melindungi mereka. Kerana begitulah cara kami melayan manusia. Terutamanya rakan-rakan Kristian kami. Kami sudah berada dalam perang ini selama lebih sebulan. Anda adalah Perdana Menteri semasa perang dan saya rasa saya ingin memahami apa yang anda rasakan. Apa yang telah dicapai setakat ini? Israel dan Amerika Syarikat bekerjasama dalam perang ini. Dan bila anda rasa kita akan dapat melihat cahaya di hujung terowong, misi selesai? Lihat, jika anda ingat apa yang berlaku sebelum perang, Iran adalah pembuli besar di Timur Tengah dan dunia. Ia adalah penaja utama keganasan negara di beberapa benua, termasuk di hemisfera barat. Malah sebenarnya, dengan Venezuela dan yang lain, mereka telah membunuh dan mencacatkan lebih ramai rakyat Amerika berbanding mana-mana kuasa lain dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Beribu-ribu orang terbunuh di Afghanistan akibat IED Iran. Mereka mengebom kedutaan dan cuba membunuh Presiden Trump 2 kali. Mereka masih lagi cuba membunuhnya.
Yang paling penting ialah mereka melaungkan mati kepada Amerika. Mereka juga berkata mati kepada Israel. Tetapi mereka mengatakan bahawa Amerika adalah syaitan besar. Mereka adalah fanatik agama dan perlu menghapuskan budaya barat yang diterajui oleh Amerika. Dan Israel dianggap sebagai syaitan kecil. Kerana kita hanya menghalang jalan mereka untuk menakluki Timur Tengah, yang merupakan langkah awal untuk sampai ke Amerika dan menyerang Amerika. Jadi ini adalah rejim yang telah menyasarkan Amerika selama 47 tahun. Itulah sebab kewujudan mereka. Itulah tujuan mereka wujud. Mereka benar-benar, anda tahu, fanatik ideologi yang tidak semestinya terbuka kepada pertimbangan kos faedah yang teliti. Jadi mereka melakukan perkara yang negara lain tidak lakukan. Terdapat negara-negara yang menjadi musuh mereka. Tetapi saya tidak dengar Korea Utara menjerit mati kepada Amerika. Saya tidak dengar China dan saya tidak dengar Rusia. Itu semua adalah negara-negara yang menjadi musuh kamu. Tetapi mereka tidak dikuasai oleh fanatisme seperti itu. Tetapi Iran memang dikuasai fanatisme itu. Jadi Iran mahu membangunkan senjata nuklear dan cara untuk melancarkannya ke semua bandar di Amerika. Dan inilah sebabnya kita perlu menghalang mereka daripada memiliki peluru berpandu balistik antara benua dengan senjata nuklear yang boleh mengancam nyawa semua rakyat Amerika. Sebab itu, Presiden Trump memilih untuk bertindak bagi menghalang mereka. Dan saya rasa awal baru-baru ini mendapat sedikit pembalasan dengan serangan ke atas hampir serangan tepat ke Diego Garcia. 2,500 batu betul dari Iran. Tiada siapa sangka mereka mempunyai peluru berpandu yang mampu mencapai atau menembusi jarak sejauh itu. Ya, memang berlaku. Ia bukan peluru berpandu balistik antara benua, tetapi ia sudah hampir sampai ke tahap itu. Ia hampir sampai. Ya, ia hampir sampai. Ia hampir sampai. Itu 4,000 kilometer. Dan saya telah berhujah, anda tahu, sudah agak lama kepada rakan-rakan Eropah saya yang telah menunjukkan kelemahan yang ketara. Kebanyakan mereka, bukan semua, tetapi kebanyakan, kelemahan yang ketara. Wajah sebuah rejim yang mengatakan bahawa Amerika adalah syaitan besar, Israel adalah syaitan kecil. Betul? Eropah adalah syaitan pertengahan, tamadun yang perlu dihancurkan. Peluru berpandu yang dibangunkan kini akan meliputi Eropah. Dengan peluru berpandu jarak jauh ini, di Diego Garcia, seluruh Eropah berada di bawah serangan. Betul. Dan persoalannya, adakah Barat akan sedar? Dan kalau itu belum jelas, Churchill menyebutnya sebagai kelenaan negara-negara demokrasi. Dia berkata, demokrasi itu tertidur dan hanya boleh terjaga dengan satu amaran bahaya yang nyaring. Sesuatu yang membangunkan mereka entah bagaimana. Baiklah, mungkin itu tidak akan membangunkan mereka kerana Iran telah lama berusaha mendapatkan senjata nuklear dan cara untuk melancarkannya. Di Washington, New York, Los Angeles dan di semua tempat di antaranya selain London, Paris dan Berlin. Dan tiada siapa yang terjaga dan saya telah cuba untuk memberitahu perkara ini. Baiklah, saya harap mereka sedang sedar sekarang. Tetapi saya akan ceritakan tentang seorang lelaki yang sudah sedar dan dia tidak perlu dikejutkan. Dia ialah Donald Trump, ya. Dia sudah mengatakannya 40 tahun yang lalu. Dia berkata bahawa Iran adalah ancaman besar. Apabila mereka menahan tebusan di kedutaan Amerika, dia berkata, rejim ini perlu dihadapi. Dia memberitahu saya tentang keperluan untuk menghalang Iran daripada memiliki senjata nuklear, dan dia sangat jelas. Dia keluar dari perjanjian yang membawa bencana dengan Iran, yang membuka jalan kepada pembentukan arsenal nuklear. Jika perjanjian itu diteruskan dan dia tidak keluar, mereka sudah pun mempunyai senjata nuklear dengan kelulusan antarabangsa. Tidak lama sebelum perang, IEA melaporkan bahawa Iran hanya beberapa minggu sahaja lagi untuk mencapai grade senjata nuklear. Keseluruhan jumlah plutonium untuk sebuah bom nuklear. Jadi memang ada ancaman yang bakal berlaku. Dan sekarang mereka kata masih ada grade ketenteraan 60%. Itu memang pasti. Dan mereka memang begitu. Kita semakin hampir. Adakah anda rasa sangat penting untuk kita tahu di mana ia berada dan apa destinasinya? Pasang atau pastikan pengangkutan. Apa status masa plutonium itu? Baiklah, saya rasa itulah fokusnya. Dengan melemahkan keupayaan peluru berpandu Iran dan memusnahkan kilang-kilang senjata itu, kita juga memusnahkan banyak sentrifuganya dan rangkaian bekalannya. Untuk menghasilkan uranium yang diperkaya, mereka masih mempunyai stok uranium yang diperkaya. Dan itulah fokus utama tuntutan Presiden Trump.
Dia kata, keluarkan benda itu dari sini, tahu? Atau berikan kepada saya. Mungkin kepada tentera Israel, mungkin kepada yang lain. Tapi keluarkan benda itu dari Iran. Dan itulah fokus utama sebahagian besar rundingan ini pada masa ini. Tetapi ada kabar angin di dalam Iran yang mengatakan mereka mahu mempercepatkan proses itu. Jika mereka mempunyai plutonium untuk mendapatkan bom dengan cepat, adakah anda fikir itu mungkin? Saya rasa mereka akan menghadapi kesukaran kerana operasi sebelum ini, perang 12 hari yang kami panggil sebagai garis menaik dan kini usaha semasa yang anda panggil sebagai kemarahan epik dan kami panggil sebagai singa mengaum. Hasil daripada kerjasama Amerika-Israel ini, ingatlah bahawa kami telah memusnahkan saintis nuklear utama mereka. Kami telah menghapuskan mereka termasuk Malah. 12 dalam perang 12 hari dan sekarang 4 lagi. Jadi sekarang, pengetahuan yang orang fikir mereka ada atau yang jelas mereka ada dan sebagainya tidaklah semudah itu. Mereka tidak memilikinya dan mereka ada masalah lain. Kami telah melambatkan mereka. Baiklah, saya rasa perkara penting adalah untuk bertanya. Anda tahu, apa yang berlaku? Adakah dunia boleh terus berdiam diri seperti yang dilakukan sebelum ini dengan berkata, tak mengapa, kita ada rejim fanatik di Iran yang membunuh rakyatnya sendiri, puluhan ribu orang yang tidak bersalah, membunuh dan mencederakan semua orang dengan kejam, membunuh orang tanpa sebarang rasa bersalah. Dan menjerit maut kepada Amerika, menyekat aliran tenaga dunia dan mahu memusnahkan anda dan kami. Anda hanya mahu duduk diam dan berkata, tak mengapa. Lebih baik kita tidak lakukan apa-apa kerana risau harga minyak akan naik. Tapi bayangkan apabila mereka dapatkan senjata nuklear itu. Cukup lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka sedang mengebom semua negara yang ada di depan mata, termasuk negara-negara Eropah. Cyprus, betul, Hezbollah. Mereka melakukan semua ini tanpa senjata nuklear. Sekarang, bayangkan dunia yang akan kita hadapi jika mereka memiliki senjata nuklear. Dan itulah yang Presiden Trump, dengan sokongan saya dan kerjasama kita, bertekad untuk menghalang. Presiden Trump, seperti yang anda tahu, beliau akan benar-benar fokus apabila melihat satu masalah. Beliau memang begitu dan tiada apa yang akan menghalang beliau daripada menyelesaikan masalah itu. Dan masalah yang benar-benar beliau fokuskan sekarang, itulah yang anda baru saja sebutkan. Tidak betul. Selat Hormuz. Dan beliau sangat bimbang untuk memastikan ia kekal terbuka. Buat masa ini, pihak Iran nampaknya menganggapnya sebagai satu titik sekatan. Bagaimana anda rasa anda dan Amerika Syarikat boleh membuka selat itu supaya Iran tidak lagi dapat menyekat tenaga? Saya dengar ada hampir 1,000 kapal menunggu untuk melintasi laluan air itu. Bagaimana kita boleh membuka laluan tersebut? Saya sangat percaya bahawa ada penyelesaian ketenteraan untuk perkara ini. Amerika Syarikat sedang memimpin dan saya tidak berniat untuk mendalami topik khusus ini sekarang. Tetapi saya rasa anda tahu dalam tempoh selepas perang, ada perkara yang saya dengar dari negara-negara Arab dan juga dari Amerika Syarikat. Dan saya percaya bahawa ia adalah idea yang menarik dan boleh dilaksanakan untuk mengalihkan semua saluran paip minyak dan gas dari Teluk di mana orang Iran mempunyai titik sempit geografi yang strategik. Ke barat melalui Arab Saudi, ke Laut Merah dan di atas sana ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Mediterranean, pelabuhan kita di Israel. Dan oleh itu, anda hanya mengelakkan penyekatan geografi itu. Jadi anda mempunyai masalah segera dengan pembukaan teluk, tetapi ia adalah masalah jangka panjang. Minat jangka panjang untuk meneroka geografi. Kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk apabila mereka membangunkan senjata nuklear dan senjata lain yang mereka inginkan. Kerana itu akan menjadi pengakhiran bagi negara-negara teluk. Ia akan menjadi pengakhiran bagi banyak-banyak negara. Jadi sebenarnya, ramai daripada mereka sedang menggalakkan Amerika Syarikat untuk mempercepatkan tindakan mereka terhadap Iran bagi menghalang mereka daripada menguasai titik-titik genting ini. Kami mendengar di Newsmax bahawa langkah yang dipercepatkan ini mungkin melibatkan penggunaan tentera darat Amerika di pulau-pulau berhampiran Selat Hormuz, kawasan pantai dan di Pulau Karg yang mengawal 90% minyak yang keluar dari Iran. Adakah anda fikir Presiden Trump akan mengarahkan penghantaran tentera ke kawasan itu? Dan sejauh mana anda fikir tindakan seperti itu boleh berjaya? Saya serahkan perkara itu kepada beliau. Dan sudah tentu, saya tidak akan membincangkan hal taktikal itu yang sangat relevan dan penting. Kita akan berada dalam situasi yang jauh lebih teruk apabila mereka membangunkan senjata nuklear dan senjata lain yang mereka inginkan.
Kerana itu akan menjadi pengakhiran bagi negara-negara teluk. Ia akan menjadi pengakhiran bagi banyak-banyak negara. Jadi sebenarnya, ramai daripada mereka sedang menggalakkan Amerika Syarikat untuk mempercepatkan tindakan mereka terhadap Iran bagi menghalang mereka daripada menguasai titik-titik genting ini. Terima kasih. Kami mendengar di Newsmax bahawa sebahagian daripada langkah yang dipercepatkan ini mungkin melibatkan penggunaan tentera darat Amerika di pulau-pulau berhampiran Selat Hormuz, kawasan pantai dan mungkin juga Pulau Kark yang mengawal 90% minyak Iran. Adakah anda fikir Presiden Trump akan mengarahkan penghantaran tentera ke kawasan itu dan sejauh mana kejayaan tindakan seperti itu? Saya akan biarkan perkara itu kepada beliau dan sudah tentu saya tidak berniat untuk terlibat dalam perbincangan taktikal itu yang memang penting. Tetapi dari pengawal revolusi, ia seperti mengambil kilang-kilang dari SS. Tahu jika anda mahu. Betul, tahu orang ramai tidak mengenali sejarah. Tetapi memang wujud rejim Nazi dengan tentera, Wehrmacht dan juga pasukan hadapan, iaitu SS. Pasukan serangan rejim itu adalah pengawal revolusi dan Basij. Itulah yang mereka lakukan, meneror rakyat sendiri. Jadi, apabila kita menyerang kilang keluli itu, kita menyerang satu elemen penting dalam ekonomi pemerintahan zalim. Dan sudah tentu ia merugikan mereka. Malah, terdapat banyak perpecahan di sana. Mereka sedang berbincang sesama sendiri sekarang dan saling mengkritik secara terbuka. Awak nampak tak? Itu memang luar biasa. Saya ingin 2 metrik tentang perang ini, satu dalam bentuk peratusan. Jika kepastian ialah perang sudah tamat, kita hentikan program nuklear dan menahan Iran. Di manakah kita pada 100% hampir ke penghujung perang? Berapa minggu awak rasa diperlukan untuk mencapai 100%? Saya tidak menetapkan jadual untuk itu. Saya rasa kita sudah capai banyak perkara. Kita benar-benar telah melemahkan rejim itu. Benar-benar telah menyerang mereka dengan kuat. Menyerang IRGC. Membunuh ribuan askar kejutan mereka. Membunuh pemimpin mereka yang menyebarkan doktrin kematian kepada Amerika. Kita telah memusnahkan sebagian besar industri ketenteraan mereka. Sebenarnya, hampir menamatkan industri senjata mereka. Ya, seluruh asas industri, memusnahkan semua kilang, keseluruhan kilang. Itulah. Dan dari program nuklear itu sendiri, jadi memang sudah melepasi separuh. Tapi saya tidak mahu merancangnya. Tapi adakah itu benar-benar satu masalah seperti yang awak fikirkan? Sudah lebih separuh daripada misi-misi itu selesai. Tapi bukan dari segi masa, tiada butiran tentang jadual. Awak rasa ini boleh jadi masalah kronik? Di mana kami perlu mengawasi orang Iran untuk awak selama bertahun-tahun supaya mereka tidak membina semula infrastruktur ketenteraan mereka. Saya rasa kalau awak tahu, terpulang kepada rakyat Iran untuk bangkit dan menjatuhkan perkara ini. Kalau belum berlaku, ia mungkin berlaku kemudian. Mungkin berlaku selepas perang. Maksud saya, awak pernah lihat pemberontakan di sana. Sedang senyum. Ada masalah? Baiklah, kita dapat lihat bahawa orang ramai ingin menyingkirkan mereka. Mereka saling membenci. Ramai rakyat Iran mahu menggulingkan rejim ini, saya. Mereka menjerit nama awak di luar tingkap apartmen pada waktu malam. Ya, baiklah, awak tahu. Saya rasa kita tak boleh salahkan mereka. Dan saya sendiri tak salahkan. Berdepan dengan mesingan yang digunakan terhadap penunjuk perasaan yang tidak bersenjata. Yang berkata mereka mahukan kebebasan, yang hanya mahu hidup bebas. Tapi akhirnya, saya rasa rejim itu akan runtuh dari dalam. Tetapi buat masa ini, pada saat ini, apa yang kita lakukan hanyalah melemahkan keupayaan ketenteraan mereka. Melemahkan keupayaan peluru berpandu. Melemahkan keupayaan nuklear dan juga melemahkan mereka dari dalam. Saya rasa Iran keluar dari situasi ini dengan jauh lebih lemah. Dan kita keluar daripadanya dengan jauh lebih kuat. Dan lihatlah, jika sebelum ini negara-negara Arab hanya berdiam diri terhadap Iran, kini terdapat perubahan besar yang sedang berlaku di sana. Kerana ramai yang sudah berkata, sudah cukup. Ada yang malah menggalakkan tindakan Amerika dengan tegas menyatakan bahawa ini sangat penting untuk keamanan seluruh dunia. Ramai yang kata ini akan menyebabkan peningkatan konflik. Tapi sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Ini adalah langkah pencegahan. Kerana jika Iran dibiarkan terus membina senjata nuklear, membina peluru berpandu untuk menghantarnya ke semua bandar di Amerika,
Anda bukan saja akan berdepan dengan ugutan yang dahsyat dalam isu tenaga. Kalau Anda rasa Anda sedang menghadapi masalah sekarang, tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Dan Anda akan berdepan dengan bahaya yang sangat mengancam kewujudan untuk rakyat Amerika. Sama ada mereka sedar atau tidak, orang ramai tidak nampak perkara ini. Ujian kepimpinan adalah mengenal pasti bahaya lebih awal dan bertindak menanganinya. Pada tahun 30-an, orang ramai tidak nampak bahaya fahaman Hitler. Mereka fikir, tidak, itu bukan masalah kami, atau itu masalah orang Yahudi, atau sesuatu seperti itu. Mereka tidak nampak bahawa fahaman Hitler mau menguasai dunia. Mungkin mereka tidak nampak perkara itu sekarang. Saya rasa ramai yang nampak. Tuan Perdana Menteri, Newsmax mencapai kira-kira 50 juta orang secara tetap melalui saluran TV kami, media sosial dan platform lain. Kajian menunjukkan bahawa di Amerika Syarikat tidak ada sokongan majoriti untuk penglibatan ketenteraan. Walaupun 60% orang awam berkata, selesaikan kerja itu. Apa yang anda akan katakan kepada rakyat Amerika? Jika mereka adalah sebab paling penting mengapa kita perlu menyelesaikan kerja ini dan menyokong Presiden Trump dalam komitmen ini. Kerana anda tidak boleh membenarkan satu rejim fanatik yang terdiri daripada pelampau fanatik yang mahu memusnahkan Amerika untuk berjaya. Anda perlu melemahkan mereka sebanyak mungkin untuk menghalang mereka daripada memiliki peluru berpandu balistik antara benua. Dengan senjata nuklear, mereka boleh memusnahkan bandar-bandar anda dan memusnahkan Amerika. Itu adalah alasan yang cukup meyakinkan untuk bertindak. Sekarang, sama ada anda sedar atau tidak, jika anda hanya bekerja berdasarkan tinjauan pendapat, anda tidak memimpin. Saya tidak kata ahli politik harus abaikan tinjauan pendapat. Semua orang melihatnya. Tetapi, jika itu satu-satunya asas untuk tindakan anda adalah pengikut, bukan pemimpin. Kita perlu berkata benar kepada orang ramai. Anda perlu beritahu mereka bahawa ada bahaya besar untuk masa depan mereka, untuk masa depan masyarakat kita, bebas oleh para mulah gila ini, siapa yang ada di sana. Ya, anda perlu menghalang mereka. Kita perlu menghentikan mereka dengan menggunakan tekanan ketenteraan. Jika anda berjaya mendapatkan satu perjanjian diplomatik yang anda boleh pantau dengan teliti dan apabila disahkan, semuanya baik-baik saja. Saya tiada masalah dengan itu. Tetapi jika tidak boleh, maka lakukan apa sahaja yang perlu untuk memastikan Iran tidak mempunyai cara untuk memusnahkannya. Saya mahu memeras ugut. Ketahuilah bahawa saya menyokong dan sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Israel kerana kami percaya anda semua berjuang demi kebebasan kita semua, bukan hanya untuk rakyat Israel sahaja. Amerika akan sentiasa bersama anda dan sudah pasti Presiden Trump juga akan melakukan perkara yang sama dengan baik. Beliau telah menjadi seorang pemimpin yang sangat berkesan dan berani, penuh keberanian. 1. Berani dan pada dasarnya melakukan perkara yang betul, bukan sahaja untuk Amerika, tetapi saya rasa untuk generasi akan datang juga. Dia adalah seorang sahabat besar kepada Israel. Kerana dia juga faham bahawa Israel, semasa kami berjuang untuk mempertahankan diri, kami juga faham bahawa kami sedang melawan golongan barbar ini. Orang-orang ini yang membunuh rakyat mereka sendiri, beribu-ribu orang. Yang menindas wanita, yang menindas golongan minoriti, yang mengebom apa saja yang ada. Semua negara Arab. Maksud saya, ada perubahan besar. Saya akan beritahu awak apa perubahan besar itu, Chris. Saya biasa cakap macam tu tahu. Selama beberapa dekad saya dah cakap. Sama seperti Donald Trump bercakap selama beberapa dekad tentang bahaya Iran. Tapi tiada siapa yang dengar dan sudah tentu tiada siapa yang faham. Hari ini semua orang faham. Sama ada mereka akan bertindak berdasarkan perkara itu soalan lain. Tetapi perkara pertama ialah mereka faham bahawa ini adalah rejim yang mengerikan, yang perlu dikekang dan dihalang daripada melaksanakan niat jahat mereka. Dan saya rasa kita sangat bertuah kerana mempunyai presiden yang memimpin perkara ini. Dan saya rasa Israel sangat bertuah kerana mempunyai kerjasama yang begitu rapat dengan Amerika Syarikat. Ramai rakyat Amerika faham bahawa Israel adalah pihak yang baik. Tahu tak? Pihak yang baik akan berkumpul dengan pihak yang baik. Mereka akan bersatu menentang penjahat. Lihat siapa yang menyokong Iran. Saya pun tak mahu cakap tentang itu. Sebenarnya, rakyat Palestin sedang menyokong Iran dan Israel berada di pihak orang barbar. Orang baik akan bersama dengan orang baik. Penjahat akan bersatu. Dan kita berjuang untuk pihak tengah. Tapi pihak tengah perlu faham maksud tengah itu. Saya maksudkan Eropah.
yang menunjukkan kelemahan yang ketara. Tahu macam burung unta yang menyorokkan kepala dalam pasir? Untuk faham apa yang Amerika Syarikat, Israel dan sekarang negara-negara Teluk sedang katakan, ini adalah satu pertempuran. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, ia juga untuk masyarakat yang bebas dan progresif, menentang fanatik zaman pertengahan yang mahu membawa kita kembali ke zaman gelap. Inilah yang kita sedang lawan. Mendengar orang Amerika mengatakan bahawa Israel adalah musuh adalah salah. Ia bukan musuh anda. Ia adalah kawan terbaik anda. Dan satu-satunya sekutu yang sanggup berjuang menentang musuh bersama. Sanggup mempertahankan. Apa yang kita dan orang Amerika hargai dan percayai. Dan kita sedang melakukannya tanpa rasa malu sedikit pun. Saya harus katakan bahawa, anda tahu ya, anda sedang mengatakan bahawa tiada apa yang boleh dilakukan terhadap teori konspirasi dan kegilaan ini. Ya, yang sedang melanda pinggiran politik Amerika. Tetapi saya rasa ada sesuatu yang boleh dilakukan. Pertama, lakukan perkara yang betul dan kemudian beritahu bagaimana kita lakukannya di sini. Dan saya berterima kasih atas peluang yang anda berikan kepada saya untuk bercakap secara jujur dan benar. Terima kasih kerana terus bersama kami di Newsmax. Hari ini kami akan terus melaporkan berita dan membawa kebenaran yang perlu diketahui oleh rakyat Amerika. Terima kasih Chris. Terima kasih.